Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita sekali lagi kita dapat untuk bertemu dan berjumpa di dalam satu majlis ilmu yang amat bermakna kepada kita, majlis untuk kita mengingati di kalangan kita semua. Dan saya harapkan tuan-tuan semua sihat, tuan-tuan semua merupakan orang yang ceria. Kita mulakan kehidupan kita pada hari ini dengan kehidupan yang baik, insya-Allah, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat untuk kita hidup, nikmat untuk kita dapat berbakti kepada agama Allah, untuk sebagai bekalan amal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tentulah dalam kehidupan kita ini banyak cabaran-cabaran dia. Kalau tak ada cabaran, bukan nama hidup. Kalau tak ada cabaran, bukan nama dia sebagai yang kita katakan sebagai manusia. Kita mesti, manusia ni memang hidup dia sentiasa tercabar, hidup dia sentiasa mencabar, hidup dia sentiasa menerima ujian. Itu lumrah kepada kehidupan kita. Kalau Nabi SAW pun orang yang paling banyak menerima ujian, maka sudah tentulah apalah sangat kita ini. Kerana Nabi Allah Ta'ala, Nabi sebut, dia kata asyadul bala al-anbiya, orang yang dahsyat menerima ujian itu ialah para Nabi. Maka sudah tentulah kita juga, apa yang kita terima tu sedikit sangat berbanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu daripada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada pagi ini saya akan membicarakan, semalam kita telah membicarakan macam mana tanggungjawab terhadap anak kepada ayah. Pada hari ini pula kita nak bicarakan berkenaan dengan soal yang kita kata sebut sebagai tanggungjawab kepada daripada seorang ayah kepada anak dia pula. Maknanya ada tanggungjawab. Kita kena ingat di sana ada tanggungjawab ayah terhadap anak dia. Ini benda yang penting kita tahu. Sebab tu ada imbal balas. Kerana anak itu kita anggap ia adalah merupakan satu amanah Allah Ta'ala kepada kita sebagai ibu dan ayah. Amanah yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena bentuk anak kita tu, kerana dia adalah merupakan amanah yang terpaksa kita galas, yang kita akan dipersoalkan berkenaan dengan hal ehwal keadaan anak kita tadi. Maka di sana Islam telah mengajar kepada kita berkenaan dengan ada tanggungjawab kita daripada seorang ibu, ayah kepada anaknya sendiri. Antaranya Nabi SAW menyebut, dia kata, min haqqil walad 'alal walid an yuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara hak anak kepada ayah dia ialah dia mesti memperbaiki adab, yakni dia kena didik anak dia tu sebagai seorang yang beradab. Dan yang keduanya ialah
wahyuh sinasmahu, dan mesti diberikan kepada anaknya itu nama yang baik. Diberikan nama yang baik kepada anaknya. Ini di antara tanggungjawab kita sebagai seorang ibu dan ayah terhadap anak kita. Selama ni mungkin kita hanyalah memikirkan tentang tanggungjawab anak terhadap ibu, ayah, dan di sana juga ada tanggungjawab kita terhadap anak kita. Mungkin kadang-kadang selalu kita dengar berkenaan dengan anak derhaka kepada ibu dan ayah. Sebenarnya di sana juga ada disebut tentang ayah, mak itu derhaka kepada anaknya. Ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila ada seorang laki-laki datang berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia mengadu hal berkenaan dengan anaknya derhaka kepada dia, maka Sayyidina Umar ni nak buat satu pengadilan kepada anak ni tadi, dan juga pengadilan kepada bapa yang mengadu hal berkenaan dengan anak dia tadi derhaka kepada dia. Maka Sayyidina Umar pun panggil anak dia, mari ta'al walad, mari ni, nak tanya engkau, pasal apa engkau derhaka dengan ayah kamu? Jadi anak ni jawab balik, saya nak tanya Amirul Mukminin, apa tanggungjawab ayah terhadap anak dia? Maka Sayyidina Umar pun beritahu kepada dia tanggungjawab ayah kepada anaknya. Yang pertama iaitu dia mesti mencari isteri yang baik, isteri yang salihah. Itu tanggungjawab, maksud dia mencari ibu yang baik lah. Ibu dia tu mesti ibu yang baik. Yang kedua, tanggungjawab ayah kepada anak dia yang lain, iaitu dia mesti memberi nama yang baik anak ni tadi. Dan yang ketiga, dia mesti mengajar anak dia itu Al-Quran. Maknanya mengajar tentang ilmu. Anak dia pun bagi tahu pada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tiga benda ni ayahku tak buat kat aku. Yang pertama, dia kata, ibuku bukanlah seorang ibu yang dia cari daripada yang baik. Maknanya perempuan yang tak baik lah, maknanya ibu aku. Dan yang keduanya pula, dia letak nama aku pun nama yang tak elok. Nama dia ialah Ju'alan. Ju'alan ni itu disebut kumbang hitam. Mana nama binatang lah maksud dia. Nama aku. Dan yang ketiganya, dia tak pernah mengajar kepada aku sepatah Quran pun. Maka Sayyidina Umar pun panggil pak dia, Mazat, aku nak tanya engkau ni, yang kau kata anak kau derhaka kat engkau. Sayyidina Umar bagi tahu apa yang anak dia bagi tahu tadi, tiga benda ni memang ayah dia tak buat. Maka Sayyidina Umar kata apa? Sebelum anak dia derhaka kepada kamu, sebenarnya kamu telah derhaka kepada anak kamu, dia kata. Artinya kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab ini, kita sebenarnya telah menderhaka dengan anak kita. Arti kata yang lain, kita itu salah, berdosa kepada anak kita. Berdosa kepada anak kita dengan sebab dia kata kamu tidak mencari isteri yang baik, yang salihah. Kamu tak taruh nama dia nama yang baik. Kamu bubuh nama dengan nama Ju'alan, antara nama binatang, nama kumbang hitam. Yang ketiganya pula, kamu tak pernah mengajar kepada dia agama, mengajar Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Selalu kita duduk dengar tentang anak derhaka. Kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab ini, sebenarnya kita adalah merupakan ibu dan ayah yang derhaka kepada anak kita sebelum mereka derhaka kepada kita. Karena anak-anak dilahirkan dalam keadaan yang putih bersih, sebagaimana hadis selalu kita dengar.
hadis selalu kita dengar, iaitu berkenaan dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, yang sering kita dengar berkenaan dengan hal hadis yang selalu kita dengar, nak menunjukkan tentang bagaimana anak ini suci bersih anak ini, tidak ada masalah. Tapi yang nak mencorakkannya, itu nak menjadikan, meyahudikan dia ke, atau nak memajusikan dia, itu ialah mak ayah dia, yang kitalah yang akan membentuk watak anak kita. Sebab tu kalau anak kita tu jadi akhlak yang tak baik dan derhaka dengan kita balik kepada cerita Sayyidina Umar tadi. Adakah kita telah menunaikan apa yang patutnya sebagai seorang ayah yang perlu kita kena lakukan? Kalau kita tidak lakukan perkara begitu, maka sudah tentu kita adalah terdiri dari kalangan orang yang telah menderhakai anak kita. Sebab kita melakukan perbuatan itu tadi, perbuatan yang tidak melaksanakan tuntutan sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah perkara-perkara yang kita dapat melihat dalam perkara-perkara seperti begini yang perlu kita kena tengok, perlu kita kena lihat, supaya kita adalah terdiri dari kalangan orang yang tidak terlibat sebagaimana yang Sayyidina Umar sebut. Memanglah kalau kita tengok, sebab tu dia suruh ni kita bincang bab ni, nak pilih isteri yang agama. Taribat yadak, kamu pilih agama. Fazfar bizati din taribat yadak, kamu pilih lah yang agama, walaupun cantik penting, walaupun keturunan penting, walaupun kaya penting, tapi Nabi kata hak agama itulah yang kamu kena pilih. Jadi kalau kita pilih hak yang orang yang daripada awal lagi dah masalah, kita pilih dia tu, bukan agama tu kita letak tepi, jangan kita menyesal apabila anak kita derhaka dengan kita. Kalau berlaku macam tu, sebenarnya kita telah derhaka anak kita dulu sebelum daripada anak kita derhaka kepada kita. Punca dia pasal kita mencari, orang panggil apa, tapak benih yang tidak baik daripada wanita yang tidak baik. Daripada wanita yang tidak baik. Inilah perkara yang perlu kita kena lihat. Kerana acuan yang baik akan melahirkan anak yang baik. Benih yang baik akan melahirkan benih yang saleh. Itu yang kita kena mengerti dan kena faham. Misalnya Ustaz, ada di kalangan kita dah baik, isteri kita tu orang baik, anak baik. Itu apa? Itu tanggungjawab kita dengan Tuhan selesai. Itu tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala selesai. Kita pilih nak buat macam itu, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Mungkin Allah Ta'ala nak uji kita, mungkin Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, mungkin Allah Ta'ala macam-macam lah nak uji. Kita ingat sebalik tu balik, kita dah didik terbaiklah pada dia. Kita didik dia daripada awal lagi, kita didik tiba-tiba apabila di penghujung hayatnya, apabila dia tua, dia telah berubah kerana persekitaran yang telah memberi watak dia begitu. Ada macam-macam. Kita katakan tadi, tak apa. Tu dengan Tuhan kita selesai tanggungjawab macam mana. Sebab tu kita hanyalah berusaha dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana kita doa, Allahumma habli minas salihin, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak yang saleh sebagainya. Kita hendak supaya anak yang saleh, kita doa. Di samping kita berdoa, kita juga berusaha untuk memastikan anak yang kita didik ini merupakan orang yang saleh dan salehah. Itu tanggungjawab kita. Tapi jangan daripada awal-awal lagi kita telah pilih isteri kita, isteri yang tidak baik, menyebabkan nanti kalau anak kita derhaka, kita waktu tu orang panggil apa, makan hati berulam jantung. Sebab dah besar, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh buat apa dah. Kita dah besar, nak buat apa lagi? Kita nak marah sikit, lari, atau lawan kita balik. Macam-macam kita tengok kes berlaku macam tu. Jadi apabila berlaku itu, kita muhasabah balik terhadap diri kita. Antaranya ialah kita mesti yuhsina adabahu wa yuhsinas mahu. Dan juga antara yang lain pula ialah kita kena berikan kepada anak kita itu ialah nama yang baik.
nama yang baik, tuan-tuan. Kenapa nama tu sebenarnya sebagai doa kepada dia. Doa. Kita panggil dia hari itu ialah merupakan doa. Kalau nama tu nama yang buruk, nama yang tak elok, maka satu tu kita bimbang takut lafaz yang kita ungkap tadi, lafaz yang telah menjadikan satu doa kepada kehidupan dia. Kita tidak mau begitu. Kita tak nak begitu. Ini ialah merupakan satu perkara yang kita akan dapat menjadikan diri kita itu tanggungjawab kita sebagai ayah, tanggungjawab sebagai ibu, yang kita kena letakkan wayusinas mahu. Kita kena baikkan nama dia tadi. Nama-nama dia tadi. Janganlah nama elok-elok yang diberi kan, tiba-tiba kita duduk ubah nama lain tak elok. Sebab tu orang Arab nama dia panjang macam mana dia panggil penuh, dia panggil penuh. Orang Arab, kita ni Melayu ni bubuh nama panjang kami sampai nak masuk dalam form komputer tu pun payah. Payah. Tapi mari panggilan panggil ujung je. Dah lah kadang-kadang nama tu pendek dah, panggil pendek lagi. Nama Sa'id panggil apa ujung Aid. Nama Sa'ud panggil Pa'ud. Nama tu pendek, kita pendek lagi kan. Jadi Sa'ad nama dia Ad. Orang Arab tak, orang Arab ni dia panggil walaupun panjang macam mana dia panggil semua nama panjang. Kalau nama Ibrahim Lakhai dia panggil semua. Dia panggil, dia tak ada lah panggil macam kita dipanggil anak kita panggil pendek. Jadi sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu antara benda yang perlu kita lakukan. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyebut, dia kata rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Dia kata Allah Ta'ala memberi rahmat akan bapa yang menolong akan anaknya atas berbuat kebajikan. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada mak ayah yang menolong anaknya untuk berbuat kebajikan. Maksudnya di sini ialah para ulama meletakkan, menghuraikan, dia kata supaya apa? Kita nak supaya anak kita itu tidak menjadi orang yang derhaka dengan kita. Kita biarlah kita menolong, membantu anak kita itu membuat baik. Kita bimbang takut perilaku tindakan yang kita buat menjadikan anak kita itu adalah terdiri dari kalangan orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Misal kita katakan kadang-kadang kita memberatkan urusan-urusan yang dia mungkin tak boleh buat, tapi kita paksa buat juga, menyebabkan kadang-kadang dia ni pula derhaka dengan, jadi keluar. Macam saya sebut dululah, kita bimbang, kita pun tak nak lah kalau kita sakit lama yang menyebabkan kadang-kadang menyusahkan anak kita, menyusahkan isteri kita sebagainya. Ataupun kadang-kadang bila orang sakit yang kita kena faham, emosi dia kadang-kadang terganggu. Mungkin anak kita nak jaga dengan baik, tapi dah kelama-kelamaan dengan sikap kita yang baran, yang serba tak kena sebagainya, menjadikan anak kita berdosa. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seorang ayah, seorang ibu ayah yang a'ana waladahu ala birrihi, untuk anak dia tu memudahkan membuat kebaikan. Anak kita nak buat baik bagi kita, maka kita memberi kemudahan. Maknanya kita dengan kita tidak jadi manusia yang pongeh, baran sebagainya, yang kita bimbang takut kebaikan yang nak buat kepada kita tu terhenti, terencat dengan sebab tingkah laku yang kita lakukan tadi. Ini kita tak mau. Biarlah kita menjadi orang yang memudahkan untuk anak kita tu buat baik kepada kita. Dan begitulah juga maka sebab itu adalah afdal, baiknya kepada kita ini kita mengampunkan segala dosa, kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Kalau anak kita buat salah pun sebagainya, biarlah kita ampun. Kenapa? Kerana kita bimbang, tuan-tuan, apabila tidak redha daripada ibu bapa, maka Allah Ta'ala tidak redha. Kita dah bincang semalam, redha Allah dengan redanya mak ayah dia. apabila kita redha Allah Ta'ala tu birada walidain, maknanya dengan redha dua ibu bapaknya. Kalau kita tak redha, maka anak kita tidak akan bau syurga, tidak akan dimasukkan dengan syurga. Dia hidup dia di dalam keadaan yang merana, hidup dia di dalam keadaan yang tidak keruan. Sebab tu orang derhaka dengan mak ayah tidak akan selamat di dunia dan juga di akhirat.
Oleh itu, kita mengampunkan kesilapan, kesalahan anak kita tadi. Sebab tu apabila ini, kadang-kadang apabila mak ayah tu apabila dia marah sangat, sampai dia tak sempat untuk mengampunkan dosa anak dia tadi, itu mengakibatkan beratlah daripada seorang anak untuk menghadapi suasana ataupun keadaan yang macam itu. Kita tidak boleh untuk kita katakan tadi, apabila kita melakukan satu perkara yang menyebabkan menyusahkan ataupun menyukarkan pada mereka, kita tak nak. Biarlah kita katakan tadi, kita melepaskan apabila kita kata kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang mampu untuk memberikan kemudahan kepada anak itu tadi. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu di antara perkara yang tanggungjawab kita sebagai seorang ayah kepada anak dia. Dan antara lain lagi ialah kita juga sepatutnya kita mesti memberikan akan dia, orang kata apa, samakan antara anak, tak pilih kasih. Kerana ini sebut dalam riwayat daripada Tabrani, dia kata sawu baina auladikum fil atiyah, dia kata naklah kamu samakan oleh kamu antara segala anak kamu itu dalam memberi akan dia itu. Kita di dalam soal anak ni jangan kita nampak kita pilih kasih, tak boleh. Ni antara kesilapan kita ialah apabila adanya nampak anak itu, nampak kita itu orang berat sebelah. Kita sayang kat Along, kita tak sayang kat Angah. Kita sayang kat Angah tapi tak sayang dekat dengan bongsu. Sayang dekat bongsu, tak sayang hak yang dekat hak Along. Tu tak boleh. Kita sebabnya sawu baina auladikum bil atiyah. Naklah kamu samakan oleh kamu antara segala anak kamu. Jangan begitu. Walaupun mungkin di dalam orang panggil hati kita itu mungkin ada terdetik, itu biasalah. Tapi dari segi optiknya, dari segi luarnya, jangan kita nampak membela terhadap anak-anak yang kita sayang. Tak boleh. Walaupun yang salah tu yang kita sayang, maka kita pukul hak yang kita tak sayang. Kena ingat, budak walaupun nampak dia budak, tetapi dia ada perasaan, dia ada insting dia ada fitrah yang ada kepada dia akan dendam. Dia akan dendam besok. Dia akan dendam waktu dia tua nanti, waktu dia sudah nanti, dia tahu bagaimana dulu inilah berlaku. Kadang-kadang perlu kita kena ingat juga, orang yang anak yang kita duk benci, anak yang kita duk marah, rupa-rupanya dialah yang akan basuh berak kita besok, dialah yang akan basuh kencing kita besok. Yang anak yang kita sayang, balik pun tidak, telefon pun tidak, tanya khabar pun tidak. Jangan begitu. Banyak kita nak tengok apabila begitu. Sebab tu kita mestilah samakan di antara anak kita dalam soal pemberian tadi. Kita mesti samakan. Maksud dia jangan kita beri kawan ni lebih, beri hak kawan ni baju lebih, hak ni beri kurang. Tak boleh. Itu akan menimbulkan pemberontakan di dalam jiwa anak itu sendiri. Waktu kecil mungkin kita anggap macam dia tak faham, tapi sebenarnya dia ada perasaan. Dia akan ingat. Anak ni, memori dia Allah Ta'ala beri kuat. Macam saya sebut dulu, bila kita bergaduh suami isteri, walaupun anak tu tidak faham apa yang kita bertengkar, sebenarnya dia ada perasaan. Menyebabkan itulah akhirnya dia mengambil tindakan, dia mencari orang luar, mencari kawan sebagai rakan sebaya dia untuk meluahkan perasaan, akhirnya melepaskan perasaan di luar. Kerana pergaduhan kita sebagai suami isteri, anak itu faham. Jadi begitulah juga kalau kita buat satu perkara ni tadi yang menyebabkan anak ni terasa sebab apa ayah dia, mak dia macam tidak berikan persamaan, pilih kasih kepada anak kita, kepada di kalangan mereka, ini amat berbahaya. Dari segi pendidikan agama, itu merupakan satu perkara yang salah. Kita tak boleh buat begitu, kerana itu adalah merupakan menyalahi. Dari segi agama pun salah, dari segi orang panggil apa, dari segi kehidupan human kita ni pun salah. Kerana perasaan kita itu telah pun meletakkan satu kasih kepada orang lain dan kita benci kepada orang lain. Oleh itu yang kita tak nak sangat berlaku macam tu. Biarlah kita berikan dengan sifat begitu. Dia apabila buat begitu, nanti anak nanti pun dia bergaduh sama sendiri juga. Lepas tu kadang-kadang kita kesian, kita tengok kan banyak lah ni kekeh berlaku ni pun punca dia tadilah.
Anak saman mak, Allahu Akbar. Anak saman pak. Bila berlaku macam ni tuan-tuan, kita balik pada cerita hak Sayyidina Umar sebut tadilah. Balik kepada hak Sayyidina Umar sebut tadi. Artinya sebelum anak kamu derhaka kamu, sebenarnya kamu telah derhaka anak kamu. Apabila kita buat begitu. Ini semua tuan-tuan, agama kita telah melatihkan perkara-perkara yang seperti begitu dan meninggalkan satu orang panggil apa, benda yang cukup bernilai kepada kita untuk kita ini, untuk kita melihat, untuk kita tengok di dalam kehidupan seharian kita, kerana ia adalah merupakan satu perkara yang membolehkan kita terdiri dari kalangan orang yang akan membawa diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan agama yang baik. Jadi itulah saja tuan-tuan yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan lagi kekuatan kepada kita untuk kita bertemu lagi pada besok hari, dan kita hadiahkan, sedekahkan Fatihah untuk ibu kita setiap pagi, insya-Allah. Lepas daripada selain daripada hari inilah, cuma hari ini formal untuk kita selalu kita mengingatkan sama kita supaya kita dapat sedekahkan untuk ayah ibu kita pagi-pagi ni, supaya sejuk di kubur mereka, supaya mereka merupakan orang yang mendapat pengampunan daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah perhitungan hisab terhadap mereka berdua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat terhadap kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak yang saleh yang dapat mendoakan kepada kami kepada alam kubur nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau jauhkanlah diri kami, anak kami, isteri kami, menantu kami, jiran tetangga kami dan juga masyarakat kami daripada wabak COVID ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau bantukanlah saudara-saudara kami di Palestin dalam punya ke bumi Aqsa ya Allah. Kau satukan hati di kalangan umat Islam yang berada di negara kami dan seluruh dunia ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.